Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat menyambung kembali kuliah kita siri yang ke-14, kali yang ke-14. Ini dah masuk lebih kurang 4 bulan lebih dah kuliah kita setiap minggu, yang mana alhamdulillah dalam musim peperiksaan sekalipun kita masih lagi dapat teruskan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memilih kita di dalam apa-apa saja pertemuan dalam majlis ilmu di mana saja kita berada, insya-Allah. Jadi sekadar untuk kita mengingati kembali, perbincangan kita pada minggu lepas adalah membincangkan tentang hadis at-tusabbibu ila la'nil walidain min akbaril kabairi. Pada minggu lepas, pertemuan yang ke-13, kita telah membincangkan hadis-hadis ataupun yang perkara yang berkaitan tentang sebab ataupun penyebab kepada ibu bapa kita dilaknat itu juga adalah di antara dosa besar. Manakala kita ni menjadi faktor kepada mak ayah kita ni dihina, dikutuk, dikata oleh orang lain, maka kita ni faktor saja, kita tidak menghina secara direct. Perbuatan kita menjadi faktor tersebut juga adalah merupakan apa dia? Antara dosa-dosa besar. Kita dah bincang panjang, jadi kita nak sambung, nak habiskan sedikit saja perbincangan. Yang mana kenapa para ulama mengatakan bahawa haram bagi kita ni untuk kita ni menghina Tuhan agama lain. Kenapa? Berasaskan ayat. Hari ini kita tengok kadang-kadang kita fikir untuk agama kita sahaja yang mana kita cuba elakkan daripada orang hina Tuhan kita. Tapi dalam masa yang sama kita ni menghina Tuhan agama lain, sekalipun dia tu adalah Tuhan agama wad'iyah. Agama wad'iyah ni agama yang tidak diturunkan kitab pada. Kalau yang diturunkan kitab dia panggil agama samawiyah, agama samawi. Kita biasa dengar istilah tu. Yang mana diturunkan kitab Taurat, itu agamanya Islam. Agama Islam zaman Nabi Musa, kitabnya Taurat, pengikutnya Bani Israel. Agama Islam zaman Nabi Isa, kitabnya Injil, pengikutnya Bani Israel. Kita kena faham gitu. Agama Islam zaman Nabi Daud, kitabnya apa dia? Zabur. Jadi maknanya kalau kita tengok di sini, kita kena faham sesuatu bahawa para ulama ini apabila dia mengharamkan itu bukanlah satu pengharaman yang bagus. Dan kalau kita nak fikir lebih lanjut lagi, kenapa kita mesti faham agama-agama terdahulu? Jadi masalah yang biasa berlaku adalah pertemuan antara agama kerana kita tidak faham asal-usul agama. Asal-usul agama ni kalau kita tengok, kalau dalam Quran Allah Ta'ala kata innad dina indallahil Islam, dan sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari agama selain daripada Islam, cari agama satu manhaj, metodologi untuk hidup, maka falan yuqbala min, maka selama-lama tidak akan diterima. Maknanya mustahil lah kalau zaman kita ini melalui Rasulullah SAW diturunkan Islam, dibawa Islam. Zaman Nabi-Nabi dulu bukan Islam, mustahil kan? Orang kata zaman Nabi Isa, ni Kristian. Mustahil Allah Ta'ala menjadikan 4 agama berbeza, kan? Jadi maknanya semua kita kena faham. Kalau kita baca mana-mana tafsiran sekalipun, semua para Nabi ini semuanya membawa agama yang sama, iaitu agama Islam. Cumanya syariatnya berbeza mengikut zaman dan juga untuk kaum tersebut. Itu asasnya begitu. Jadi dalam Quran, apabila dibacakan hadis ini, maka dalam Quran qala al-ulama wal aslu fi hadzal hadis. Kata para ulama, asal bagi hadis ini, kata apa, sababul wurud, kenapa hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW, berasaskan firman Allah Ta'ala daripada surah Al-An'am ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, janganlah kamu ni mencela orang-orang yang menyembah Tuhan selain pada Allah Ta'ala. Yang kita mencela, contoh kita kata khususnya agama wad'iyah tadi. Kenapa? Kalau agama Kristian, agama Yahudi, dia masih lagi, walaupun dia ada konsep Trinity, dia masih lagi percaya Tuhan itu adalah Allah Ta'ala, ada unsur Allah Ta'ala. Tetapi kalau agama Hindu, agama Buddha, dan agama-agama yang sebegini, dia ada kepercayaan yang lain. Meskipun begitu dia lain, dia tidak ada persamaan unsur Tuhan seperti mana dalam Islam, kita tidak boleh menghina. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Kenapa begitu? Kita dah bincang dalam kuliah minggu lepas,
secara fitrahnya apabila kita ni menghina orang lain dengan lafaz yang sama, dia akan balas yang sama juga. Contoh kita sebut dalam yang minggu lepas perbincangan, memang dah menjadi lazimnya apabila orang tu dihina begitu, dia akan balas. Gitu contoh, bapak engkau lah macam ni, dia akan balas bapak engkau balik. Kenapa disebut bapak engkau, mak engkau? Sebab dalam hadis ni memang ada cerita tentang bapak engkau, mak engkau. Maknanya perbuatan orang yang menghina mak ayah orang lain, dia tak puas hati, dia geram sangat, dia bergaduh, dia mulalah mengata mak kau, bapak kau. Kita rasa macam biasa, dah jadi macam satu budaya, budaya perangai yang tak bagus bagi masyarakat Melayu kan. Rasa macam tak ada apa-apa signifikan dengan mana-mana hadis. Rupanya ada satu hadis khusus yang membincangkan perkara ini. Maknanya asal usul hadis ni menceritakan tentang kita sebagai penganut Islam dengan penganut agama lain. Tapi terus dimasukkan sekali, dibincangkan sekali tentang bagaimana kita tidak boleh menghina ayah orang lain dan tanah ayah kita ni dihina. Kalau kita menghina ayah kita tu, kita mencelanya satu perbuatan derhaka. Apakah kita tidak dikira derhaka kalau kita menghina ayah orang lain? Mungkin kita kata, tak, bukan ayahku, aku tidak derhaka. Jadi kita mengata ayah orang lain menyebabkan dia balas mengata ayah kita secara indirect. Kita ni dapat dua dosa. Satu dosa apa dia? Mengata ayah orang lain. Dosa kedua, orang tu balas pula dapat, kita jadi derhaka, dua kali derhaka. Kalau kita kata begitulah kalau kita nak cakap. Jadi mulut ni kalau kita nak gaduh macam mana sekalipun, janganlah memilih perkataan-perkataan yang boleh orang kata apa, jadi backfire pada kita lah. Ini bukan ajar bergaduh. Maknanya orang kata apa, istilah bergaduh ni kita kena faham. Ada orang yang dia bila mana bergaduh, dia berselisih ni, dia tidak memilih kata-kata yang dia boleh kawal. Ada orang yang sentiasa dia untuk preference nak cari kata-kata yang dia rasa kalau disebut kataan tu memang puas hati lah, lepas segala kemarahan dalam hati. Sebenarnya menjadi faktor dibalas balik. Jadi mana kalau nak bergaduh sekalipun, mestilah fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Mestilah based on apa dia? Allah, Quran. Nak bergaduh berasaskan Quran. Macam mana tu? Bergaduh berasaskan hadis. Bergaduh berasaskan apa dia, ilmu. Kita berkhilaf nampak macam gaduh, tetapi ada asasnya. Okeylah. Tak apalah macam tu kan. Jadi kalau asasnya begitu, dia pasti akan membawa kepada kesatuan. Dia pasti akan berhenti bergaduh. Kalau kita menggunakan emosi, dia tak jadi apa. Kembali balik pada ayat tadi. Jadi wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmi. Allah Taala kata dalam surah ni, janganlah kita hina Tuhan agama lain. Kenapa? Nescaya Allah Taala kata fayasub. Fa ni maksudnya hasilnya, akibatnya. Fa dan takkid kat sini, akibatnya orang tu akan balas balik menghina Allah Taala. Jadi Allah Taala nak menjaga, tak bagi. Jadi para imam para ulama tafsir, khususnya Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Ibn Katsir tafsirnya tafsir Al-Quran Al-Azim. Kata yaqulullahu ta'ala nahiyan li rasulih sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin an sabbi alihatil musyrikin. An sabbi alihatil musyrikin. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa firman Allah Taala ini adalah satu larangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang yang beriman, daripada kita ni mencela ataupun mengutuk Tuhan-Tuhan orang musyrikin. Orang musyrikin, kenapa disebut musyrikin? Ayat ni tu juga cerita tentang Tuhan musyrikin. Musyrikin tu dia sembah berhala. Berhala tu ada mana-mana pada mana-mana agama ke? Tidak ada. Kalau menyembah berhala ni kita panggil juga sebagai satu panggil agama wad'iyah juga. Agama wad'iyah ni maknanya agama yang dicipta, yang direka oleh manusia itu sendiri. Wad'iyah. Jadi dicipta berhala sekian, kita berhala sekian, cipta. Jadi Islam datang di Mekah, kita tidak boleh menghina Tuhan agama lain. Walaupun kita tahu benda tu tak betul. Maknanya kita kata, kenapalah kita kata contoh Tuhan ni dia apa ni, gemuk ke? Tuhan ni dia nampak kurus je. Apa Tuhan ni nampak keras je, tak boleh bergerak, menghina kan? Walaupun benda tu betul. Tak? Jadi kita menghina depan penganut dia pula. Lagilah pula. Ataupun didengari oleh penganutnya pula. Lagilah bermasalah. Jadi tengok lagi di sini.
Apabila musyrikin itu adalah agama wad'iyah yang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah, agama yang pertama wad'iyah yang dihadapi adalah agama musyrikin. Musyrikin ini dipanggil sebagai kalau sebelum Islam datang dipanggil sebagai zamanul fatrah. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu tempoh 700 tahun. 700 tahun ni jauh sangat. Okey. Berbeza dengan keadaan zaman kita pada hari ini. Kita ni berdepan dengan macam-macam agama. Agama ni macam-macam. Kita pun kawan. Duduk satu kelas lagi. Macam mana kadang-kadang kita nak menjaga hati. Kadang-kadang kita tidak menyelami apa yang mereka rasa tentang Tuhan mereka. Apa perasaan kita tak pernah. Kadang kita nak tanya pun tak berani, takut melukakan hati. Sebenarnya tidak. Contoh, kita berasa macam mana? Secara fitrahnya, apabila sebagai orang Islam ada orang yang bukan Islam tanya kepada kita Allah Ta'ala tu macam mana, kita pun rasa rasa hebatnya. Orang ambil berat pasal agama kita. Jadi orang yang bukan Islam pun, kalau ikut pengalaman anda sendiri, maksudnya kita buat seminar-seminar yang berjumpa dengan non-Muslim, kita pergi ke tokoh-tokoh kuil Hindu sebagainya, sebab memang nak belajar benda tu memang kena pergi. Jadi bila mana kita mula tanya kepada Tok Sami ni, dia rasa ada juga orang Islam tanya, tak sangka. Dia rasa macam tu. Kita tanya bukan nak menganut pun, cuma nak tahu. Jadi rasa dihargai. Apa yang berlaku apabila kita mula menghargai apa yang ada pada dia semakin menghargai apa yang ada pada kita. Dan pastinya yang kita nak adalah dia mula menghargai Islam sendiri. Jadi kita bila mana menghargai Islam, maka dia akan semakin dekat dengan kita automatik. Pengalaman. Jadi lepas itulah kita kena jumpa dengan Chinese pun, kita ramah saja dengan, kita boleh sembang pasal agama dengan dia. Jumpa yang Hindu pun kita boleh sembang agama dengan dia. Tak ada masalah. Baik. Jadi nak kembali balik pada ayat ni. Ayat ni adalah nak cerita sebaliknya. Tadi yang bagusnya, yang tak bagusnya kita menghina. Dia akan balas balik. Jadi wa in kana fihi maslahatun. Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala ni, kalau ikut Imam Ibn Katsir, larangan ini tidak boleh mencela Tuhan orang musyrikin ini sekalipun ada masalah. Sekalipun ada kemaslahatan tertentu. Aku nak kata ni ada sebab ni. Aku nak kata ada sebab contohnya kita kata ada orang ni mengata kita dulu, kita nak mengata balik, tak boleh. Sekalipun dia dalam soal Tuhan ini, kita tidak boleh ikut logik akal kita. Soal kita kata memelihara kesucian ni tak boleh ikut logik akal, dia mesti ikut syariat. Wa in kana fihi maslahatun illa annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'zamu minha. Jika tidak, dia akan membawa satu mafsadah. Mafsadah yang kita faham, satu kemudaratan, satu keburukan yang lebih besar daripada masalah tadi. Automatik. Ini firman Allah Ta'ala ni, maknanya ulama tafsir mengatakan, kalau kita mengatakan kita menghina Tuhan agama lain, sekalipun ada masalah, automatik dia akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalah yang kita cuba tegakkan tadi. Jadi kena hati-hatilah. Tapi rugi juga kalau tidak berbuat apa-apa, dah kawan dengan orang yang bukan Islam, tak buat apa-apa, tak ada orang panggil apa, multi-faith dialogue, multi-faith dialogue, buat secara informal pun tak ada masalah. Baik. Kemudian wahya muqabatul musyrikin bisabbi ilahil mu'minin wa huwa Allahu la ilaha illahu. Kama qala Ali bin Talhah bin Ali bin Abbas, kama qala Ali bin Talhah Ali bin Abbas radhiyallahu anhum fi hadha al-ayah, qalu ya Muhammad la tantahiyanna an sabti alihatina aw lanahjuwanna rabbak, fanahahumullah an yasubbu awthanahum. Tadi hadis ini disabdakan kerana turunnya ayat tadi. Ayat tu pula diturunkan, dia ada sebab nuzul dia. Kalau hadis disabdakan, kalau ada peristiwa berlaku, panggil sebabul wurud. Okey. Kalau ayat Quran diturunkan, ada peristiwa di sebaliknya, dipanggil sababun nuzul. Jadi ayat ni pula dia ada sebab nuzul dia. Diriwayatkan daripada Ali bin Talhah bin Abbas, qalu, orang musyrikin ni telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kami tak benarkan kamu ni untuk menghina Tuhan-Tuhan kami. Orang musyrikin ada dalam tempoh hari-hari dia tu, dia berperang bergaduh
bertemu dengan Rasulullah SAW, dia ada mengatakan satu riwayat, dia tak benarkan, dia melarang daripada menghina Tuhan-Tuhan kami, kata orang musyrikin. Kalau kamu hina, maknanya lanah juban narabbak, kami ni akan balas balik, kami ni akan serang. Musyrikin kata begitu. Fanahahumullah ayyasubbu awthanahum. Maka akibat orang musyrikin kata macam tu, dia menjaga hak dia, maka Allah Ta'ala pun melarang orang Islam ni daripada menghina Tuhan-Tuhan mereka. Baik, itulah habislah hadis ni. Hadis yang kita hadir di sini, cuma ada beberapa kesimpulan yang kita boleh ambil adalah, pertama sekali adalah hadis ini menekankan tentang riayatul huququl walidain. Kita mestilah menjaga, memelihara hak-hak ibu bapa. Apabila kita sebut hak ibu bapa, itu adalah perkara yang mesti ditunaikan oleh anak. Hak anak-anak yang mesti ditunaikan oleh ibu bapa. Hak suami bukan kata ni hak aku. Ni mesti yang ditunaikan oleh orang. Kalau kata hak aku ni, kalau kita faham segi literalnya, ni aku punya. Bukan begitu, tapi dalam hadis-hadis biasa kita sebut huququl walidain. Huququl abawaini, huququz zaujat contoh. Maknanya hak-hak yang mesti ditunaikan oleh orang yang sebaliknya, yang bersama dengan dia. Baik, itu yang pertama. Kedua, wal ihsanu ilaihima. Yang kedua, kita kena bersikap ihsan dengan kedua ibu bapa kita. Bersikap ihsan. Jadi kalau orang yang mana mungkin hari ni dia tak nampak kaitan sangat dengan minggu lepas kita dah bincang 1 jam tu memang hadis saja. Kita dah habis banyak. Jadi mungkin kita dapatlah sikit sebanyak kan. Kita wal ihsanu ilaihima. Ihsan, satu maksud ihsan dalam ibadah tu kita faham maksud dia. Cuma ihsan di sini dia lebih kurang sama dengan makna ihsan orang Melayu tu. Ni sifat belah ihsan. Sama, nak kata begitulah. Wa sarful adha anhuma fi hayatihima wa ba'da wafatihima min al-umur allati awjabaha ad-din. Dan kita mesti mengelak, kita mesti mencegah apa-apa perkara yang boleh menyakitkan ibu bapa kita ketika mana mereka hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Orang kata menyakiti hati mak ayah ni, masa dia ada je. Masa tak ada tak kira menyakiti, tidak. Ada banyak perkara yang mana kalaulah perkara itu kita rasa kalau kita buat ketika ayah kita masih hidup memang menyakiti mereka, perkara itu juga yang dilarang apabila ibu bapa kita meninggal dunia. Tak boleh kita buat. Tak boleh kita buat. Binat umur allati awjabah ad-din, khususnya daripada perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama. Contoh kita kata banyak sangat perkara yang diwajibkan oleh agama yang mesti kita elakkan daripada menyakiti ibu bapa kita. Banyak apabila asasnya adalah kita ni kena menghormati ibu bapa kita. Ni kita dah bincang panjang dulu dalam hadis-hadis dulu, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, kalau kita masih ingat lagi. Dan kita macam-macam bentuk kita bincang. Kalau kita mengeluh ke tak mengeluh, kita tangguh ke tak tangguh, semua tu dia ada kesan dia. Ada kesan dia. Kemudian wa asa 'alaiha sayyidul mursalin. Tak ditambah pula, Rasulullah SAW ini dia menyeru pula kepada kita ni untuk kita ni menjaga hak ibu bapa. Kalau tengok hadis tu dia hanya cerita tentang Rasulullah SAW ini menegur orang yang mana menghina Tuhan agama lain saja, tapi membawa kepada perkara lain lagi. Kita tengok. Ada satu cerita. Untuk dalam kesimpulan ni, satu cerita. Wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu qala. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya, aqbala rajulun ila Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ila Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihadi abtaghil ajra min Allah Ta'ala. Aku ni berbai'ah dengan kamu untuk berhijrah dan berjihad kerana nak mencari redha Allah Ta'ala. Dia bai'ah kerana nak hijrah, nak jihad. Disebut begitu. Nak ganjaran. Hijrah dengan jihad ni dia sentiasa berlaku ke tidak? Dia tidak sentiasa berlaku. Betul tak? Kalau tengok hijrah dalam masuk ini adalah hijrah yang Mekah ke Madinah. Keduanya kalau jihad peperangan ini, kalau jihad peperangan kat sini, kalau dalam ni dia bukannya sentiasa berlaku. Tetapi kat dalam ni sebut lagi faqala
hal min walidai ahadun hayy? Tak. Adakah daripada kedua bapa kamu ada salah seorang lagi masih hidup? Qala na'am. Laki tu jawab, ya, ada. Jadi bal kilahuma, ada, bahkan dua-duanya hidup lagi. Kata laki ni. Qala fatabtaghi al-ajra min Allah, dan kamu ni memang nak cari ganjaran daripada Allah Taala? Qala na'am, ya, saya memang nak cari ganjaran baik daripada Allah Taala. Jadi qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatihima, maka baliklah kamu kepada kedua bapa kamu dan berbuat baiklah dengan kedua bapa kamu. Selesaikan dulu benda tu dulu. Selesaikan dulu benda tu. Jadi kadang-kadang kita ni sibuk untuk nak berjihad, tapi dengan mak ayah kita tak selesai lagi, tak settle lagi. Mana lagi perkara yang tak selesaikan. Lepas tu kalau cara yang paling baik, kalau kita nak, kalau mak ayah kita tu mak ayah yang boleh memahami, kalau kita nak melakukan sesuatu pun kita dapatkan keizinan, tu paling baguslah. Kalau tak dapat pun mak ayah susah nak memahami, tu dia ada kaedah sir hazar ni, seperti mana disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Maknanya kalau berbeza buat zaman dulu mak ayah kita nak dapat pendedahan agama ni, dia tak macam kita sekarang. Tak, kalau ni kita macam-macam sumber ada. Jadi kadang-kadang mak ayah punya kefahaman tu style lama lah, style lama sikit. Dia tak faham seperti mana apa yang kita dapat. Dan dia pun kadang tu tak menjangka kan, macam kita tak jangka pun datang ke Eropah ni dapat kena agama. Bukannya datang ke Eropah ni dapat kena apa dia, medik saja. Nak kata ada fakulti medik Islam pun tak ada. Jadi mak ayah kita pun tak jangka benda tu berlaku. Patutnya pergi luar negara ni, balik tu biasa-biasa je, tiba-tiba balik tu tudung labu pula. Tu pelik tu tak? Macam mana? Balik tu pula berusrah pula, ajak mak ayah pula usrah sekali hari ni. Sebagai contoh. Hari ni giliran anak jadi nakik. Minggu depan pula ayah ke mak jadi nakik pula. Usrah sikit. Boleh try sekali yang keluarga ni. Mula dengan cara informal lah. Kemudian ni orang dalam hadis ni menarik, ada satu benda yang sangat menarik. Allah Ta'ala nak menggambarkan betapa besarnya soal ganjaran. Orang kata apa, aku ni nak, kau ni nak balas budi mak ayahku lah, nak balas budi, nak balas jasa lah. Mak ayahku dah banyak berjasa. Kita kata soal ni, kita kata kasih sayang apa ni, kita nak balas tu boleh free bayar dengan duit ke? Ataupun kita bagi duit sekian-sekian, okay, cukup, selesai lah, kita dah membalas budi. Tengok ke sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak itu tidak mampu membalas jasa kedua bapanya kecuali dia menjumpai seorang hamba, kemudian dia membelinya dan dia merdekakannya. Zaman kita nak cari hamba, mana nak cari hamba? Tak. Kalau suri rumah pula. Apa tu? Orang gaji tu panggil apa? Ambil orang gaji tu. Orang gaji tu bukan hamba. Tu bukan hamba kan? Apa dia nak cari hamba? Susah nak cari hamba kan? Kita beli hamba, biasanya nak beli hamba ni, kalau ikut trend, kalau kita kata zaman dulu, tak, hamba-hamba musyrikin Mekah tu dia beli. Harga yang ada pada tu, harga kita kata sangat tak masuk akal, sangat mahal. Siapa yang beli tu memang akan habis harta dia. Siapa nak beli hamba memang akan habis harta. Hari ni pun kalau segi logik ikut zaman-zaman dulu, apabila dia beli sesuatu hamba tu memang harganya sangat mahal. Jadi nak beri ganjarannya, cari seorang hamba, kalau nak ganjarannya umpama begitu, cari seorang hamba, kita beli dengan harga sangat mahal, habis semua harta kita, kemudian kita merdekakan tu. Hari ni aku merdekakan kau. Seperti mana yang dibuat oleh para sahabat. Hari ni keluarkan semua harta, beli hamba, hari ni aku merdekakan kau. Macam mana? Kalau kita mesti nak gunakan dia, beli mahal-mahal, takkan nak lepas saja kan? Orang suruh lah buat tu, buat ni dulu ke? Tak. Contoh aku nak study, terus bawah sekejap, pergi beli kat airport sekejap, seminit. Contoh tu kalau mesti nak guna kan, paling kurang kan. Itu kalau ikut logik, memang perasaan kita begitu, susah nak buat. Benda ni sangat susah. Cari hamba, beli hamba dengan harga sangat mahal, habis semua harta, nak merdekakan serta-merta, susah nak buat. Tak tergambar oleh kita. Habis hadis ni, kita masuk sedikit mukaddimah bagi tafsir suratul Falaq.
Surah Al-Falaq ni kita sama-sama kita buka sampai Al-Quran, tengok terjemahan ni. Suratul Falaq, salah satu kita dah bincang dulu, salah satu daripada surah Al-Mu'awwidhatain, Mu'awwidhatain. Dia ada surah-surah ni, dia ada banyak gelaran-gelaran, kan? Mu'awwidhatain ni Al-Falaq dengan An-Nas, surah yang pelindung lah. Kalau surah An-Nas manusia, surah Al-Falaq ni apa dia? Subuh. Surah Al-Falaq ni subuh. Tetapi kalau kita tengok makna falak yang sebenar, makna falak yang sebenar tu bukan makna subuh. Makna falak yang sebenar tu dia banyak maksud. Makna infalaqa, makna infilaq, makna falak, makna falikun, falikul isbah, innallaha falikul habbi wan nawa. Qul a'udzu birabbil falaq, dalam Quran macam-macam bentuk. Falak ini maknanya boleh jadi kita kata pembelahan, pemecahan, terbelah, boleh jadi macam-macam, boleh jadi subuh. Kat sini kalau kita tengok terjemahan dia, pertama sekali dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu biasalah terjemahan kita. Kita pun dah tahu kalau kita setiap kali baca bismillah, kita kena faham makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, makna bismillah yang kita pernah belajar tafsir dulu. Ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang apa dia? Kata terjemahan dia apa dia? Tuhan yang menguasai subuh. Ada versi terjemahan Quran yang bahasa Melayu juga negara lain, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Kenapa begitu? Kenapa makna terjemahan ni tak sama? Sebab terjemahan-terjemahan ni kadang tu dia cuba untuk kaitkan dengan tafsiran yang ada. Okey. Kemudiannya ayat kedua, min syarri ma khalaq. Terjemahannya macam mana? Dari bencana kejahatan yang diciptakan Allah Ta'ala cipta. Okey, dari bencana, kalau di sini ada terjemahan lain, dari bencana ataupun kejahatan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Manakala Allah Ta'ala cipta kejahatan, kita minta perlindungan. Takkan Allah Ta'ala nak mencipta jahat-jahat kan? Allah Ta'ala nak buat benda yang zalim kan? Allah Ta'ala tidak sifatnya begitu. Jadi maknanya ada makhluk-makhluk yang begitu kan? Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Macam mana? Dari apa dia? Kejahatan malam. Apabila gelap gelita. Dan dan kalau kita tengok terjemahan yang lain pula, wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada bahaya kegelapan apabila ia bermula. Macam mana ni? Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Macam mana pula? Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Macam mana? Perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu talinya. Pada perempuan-perempuan penyihir macam tu. Ada terjemahan lain, dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan. Kita boleh maknanya terjemahan-terjemahan ini disaling menerangkan lah. Biasa kita akan jumpa macam banyak versi terjemahan ni daripada Indonesia. Indonesia ni banyak. Kemudian serta dari kejahatan orang-orang yang dengki kan, last sekali kan, wa syarri hasidin idza hasad, pada orang yang dengki apabila dia melakukan dengki. Ini penyakit ain lah. Penyakit dengki ni penyakit ain kita dah tahu. Secara mudah antara dengki itulah. Kita akan tengok tafsiran satu persatu. Terjemahan ini dengan tafsiran tak sama. Pertama sekali, suratul Falaq, surah kata subuh kan, Makkiyatun wa ayatuha 5 ayat. Surah Makkiyah, jumlah ayat-ayatnya ada 5. Jumlah ayatnya ada 5. Suratul Falaq Makkiyatun wa fiha ta'limun lil ibadi ay yalja'u ila himar rahmani. Wa fiha ta'limun lil ibad. Dalam surah ini dia nak mendidik, dia nak mengajar kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ini ay yalja'u ila himar rahmani, untuk kita ni sentiasa bersandar, kita bergantung kepada pemeliharaan, kawalan, jagaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dia nak mengajar kita supaya kita sentiasa bergantung. Maksud
Kalau kita tengok ayyal ja'u ni pada perkataan laja'a. Laja'a ni maknanya asnada. Maknanya kita ni menyandarkan. Kita macam kita lah. Orang kata apa, kita nak cari backup lah, nak cari geng kan. Kita nak gaduh contoh. Ataupun budak kecil, bagi tahu ayah ke, bagi tahu kakak sekian ke, kita bagi tahu kawan-kawan kita ke. Ataupun kalau kita nak menerangkan sesuatu, kita ni jenis orang tak percaya, cakap tu banyak sangat. Cakap tak berhenti-berhenti cakap. Jadi tengkau ni cakap 10 nak percaya pun susah contoh. Tak ni aku dengar ni daripada sekian-sekian orang ni. Dia yang cakap. Dia cakap, dia tunjuk orang sekian-sekian kan. Biasa kan, nak menguatkan hujah. Ataupun kita menerangkan agama, ustaz ni yang cakap sebenarnya. Dia terang lama-lama, tiba-tiba boleh dijawab, dia pun menandakan pada ustaz sekian. Tanya pada ustaz tu, aku cakap lain. Kau di mana mampu. Pernah berlaku macam tu. Banyak keadaan macam tu Ini biasanya memang sifatnya begitu. Jadi kita ni sifat menyandarkan sesuatu, kita kena sentiasa bergantung pada himmat rahman. Wa ayyasta'idu bi jalalihi wa sultanihi. Kita ni kalau kita nak minta orang menjaga kita, tolong lindungi kita, kita mestilah kena minta yang paling berkuasa. Wa ayyasta'idu wa yasta'idu bi jalalihi. Kita yasta'idu ni kita minta berlindung dengan ketinggian Allah Ta'ala itu sendiri, kekuasaan, keagungan, kehebatan. Min syarri makhluqatihi. Nak ajar apa? Daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Surah Al-Falaq ini Allah Ta'ala suruh hamba-hambanya supaya sentiasa minta perlindungan daripadanya, daripada kejahatan makhluk-makhluknya, bukan daripada kejahatan Allah Ta'ala. Mana kalau kita tengok terjemahan tadi, min syarri ma khalaq, kalau segi literalnya memang daripada kejahatan yang Allah Ta'ala ciptakan. Mana daripada kejahatan makhluk-makhluk tersebut. Kejahatan makhluk. Wa min syarril laili idza azlam. Min syarril laili idza azlam. Dan juga daripada kejahatan malam apabila dia telah mula gelap. Kenapa kaitkan begitu? Tengok Quran ni hebat. Dia punya analogi dia sangat hebat. Memang kaitan dengan kehidupan manusia ni memang sangat tepat. Tak boleh kita kata nak menolak mudah-mudah. Lima yusibun nufus fihi minal wahsyah. Sifat siang dan sifat malam dia berbeza. Tengok satu-satu nanti. Wal intisharil ashrar wal fujjar fihi. Dan kata-kata tengok gambaran malam tersebut, kata-kata banyaknya tersebarnya kejahatan pada waktu tersebut. Wa min syarri kulli hasidin wa sahirin. Wa min syarri kulli hasidin wa sahirin. Surah ni juga dan sebenarnya nak mengajar kepada kita tentang kejahatan, hasad dengki, dan juga hasad dengki orang-orang biasa, tak kira siapa-siapa, dan juga ahli sihir. Kita ni tak reti sihir pun, contoh. Tapi kita ni reti kita ni reti dengki orang. Reti dengki orang lah. Dengki ni kita tak, apa yang orang ada kita tak puas hati. Kita nak orang tu biar, kalau boleh dia tak ada. Kalau boleh dia tak ada apa yang kita ada. Maksud dengki ni macam-macam lah. Mana di sini kenapa digandingkan bersama antara ayat yang kedua akhir dengan ayat akhir tu, dengan cerita perempuan-perempuan sihir tadi dan perbuatan dengki tadi? Sama sajalah. Sama saja orang yang sihir tadi, sebab apa dia sihir? Sebab dia tak puas hati lah, sebab dia dengki lah. Cuma yang tadi dia dengki dengan teknologi. Teknologi hembus-hembus. Yang ni dia dengki dengan cara tak ada teknologi. Sama saja. Cuma kalau tak dikawal, dia akan membawa kepada yang lebih teruk lagi. Itu sifat dia. Wa hiya ihdal muawwidatain allataini kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu nafsahu bihim. Inilah salah satu daripada dua surah muawwidatain yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kata menjaga, memelihara dirinya dengan keduanya. Tengok, seperti mana biasa nak memahami tafsir, kita kena kenal perkataan-perkataan utama dalam surah ni. Macam surah-surah dululah kita bincang. Kita tengok makna perkataan dulu, barulah kita tengok tafsiran. Perkataan yang pertama mesti kita faham adalah perkataan al-falaq. Al-falaq maknanya adalah, kalau segi literal, maknanya adalah belahan, terbelah, itu infilaq, kan? Tetapi kalau makna segi term di sini adalah al-falaq ini adalah as-subuh. Tengok, kenapa subuh? Subuh ni sebab begini. Subuh ni kita masih lagi ingat tak perbincangan tentang Fajar Sadiq?
Tahu fajar sadiq? Tahu tak fajar sadiq? Bila terbit, bila subuh ni tak terbit matahari lagi, tapi dia dah mula nampak cerah kat ujung langit tu. Ujung langit belah timur lah. Belah timur tu secara mudahnya. Kita dah nampak cerah. Tapi cahaya tak keluar lagi. Langit tu cerah sikit. Itu dah masuk waktu subuh lah tu. Maknanya bila mana cerah tu dia belah. Dia kerat malam. Maknanya cara mudahnya dia kerat malam. Dia belah malam tu. Okey, dia panggil subuh. Maknanya subuh tu solat waktu yang mana menjadi transition, belah antara dua waktu. Okey. Wa asluhu min falaki syai'i ay syaqqathu. Min falaki syai'i aw syaqqathu. Asal bagi perkataan falak ini adalah daripada kita ni terbelahnya sesuatu ataupun retaknya dia, ataupun dia, orang kata contoh bila musim kemarau, sedang musim kemarau, air kering, kawasan yang dulu sungai tu dia akan jadi terbelah-belah kan. Jadi macam tanah liat ada tengok kat Afrika macam mana tu, terbelah kering macam merekah. Itu bagi sebagai falak tu. Contoh kita pergi mana-mana, tengok ada falak lah. Tengok bangunan terbelah sikit. Ni apa falak? Kan canggih sikit bunyi dia. Pergi luar negara dapat macam tu lah. Kataan yang tinggi-tinggi. Contoh lagi, fakullu ma in falaqa min syai'in. Begitu juga tengok kejadian makhluk. Kejadian makhluk ni. Kita manusia ni sendiri sebagai contoh. Manusia, binatang, dia mesti ada faktor dia punya yang mula-mula. Asas dia apa dia? Kita datang contoh daripada air mani. Manusia ni ada kerana air mani. Daripada air mani tu dia satu je bendanya kan. Kemudian dia terbelah, dia berpecah, berbentuk lain-lain jadilah semua sekali. Betul tak? Jadi maknanya sifat falak tu juga ada pada kejadian makhluk, asal kejadian makhluk. Kalau kita kembali balik pada zaman mula-mula dulu, zaman Nabi Adam, daripada Nabi Adam baru muncul yang lain. Kalau tidak ada yang memulakan, dia tak akan ada yang akhirnya. Maksudnya kat sini nak bagi tahu falak itu juga membawa maksud apa dia? Permulaan pada sesuatu. Permulaan. Daripada satu jadi dia mula jadi banyak. Jadi mana kat sini kenapa ada terjemahan Quran yang mengatakan bahawa wa min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan olehnya, daripada Allah Taala. Sebab nak bagi tahu maknanya perkara ni tadilah bagaimana tafsiran, kerana dia merujuk tafsiran ni dia bagi tahu apa dia. Okey. Makhluk tu dia berkembang daripada satu, dia berkembang jadi banyak semua sekali. Bukan setakat kata-kata kejahatan Allah Ta'ala ciptakan yang tak tahu apa benda tu. Kalau orang tanya apa, kembali balik pada makhluk tadi. Begitu juga min hayawanin wa hubbin wa nawa. Begitu juga kasih sayang. Kita suka orang ke tak suka orang, kita suka mak ke suka ayah ke suka housemate kita ke, orang dah kahwin, macam mana? Macam tu juga. Dia ada faktor dia. Apa asasnya? Wan Allah contoh. Kita dalam Quran kita boleh cari. Bacalah Quran Ramadan tak lama dah nanti. Biasa kita akan jumpa perkataan ini. Fahuwa falaqun. Wa minhu ayat falikul isbah. Falikul isbah. Ada ayat innallaha falikul habbi wan nawa. Carilah dalam juzuk yang ke 7. Carilah juzuk ke 7, jumpalah ayat ni. Ghasikin. Al-ghasikin wa min syarri ghasikin idza waqa. Ghasikin tu apa dia? Al-ghasiku maknanya al-lailu idza ishtadda zulam. Ghasik ini satu istilah dalam bahasa Arab yang diberikan kepada malam tu sendiri. Malam ini apabila dia semakin gelap. Contoh, masuk waktu maghrib. Tadi cerita pagi kan, subuh. Ini pula maksudnya satu kitaran hari kita nampak Tadi subuh pergi pula sampai ke malam. Mana nak cerita kat sini, masuk malam sampai ke subuh. Khusus dalam ayat ni dia tak cerita siang kan. Panjang surah tak cerita siang. Maknanya wa min syarri ghasikin idza waqa. Maknanya dia cerita subuh dulu, kemudian baru cerita masuk malam. Kenapa tak cerita masuk malam dulu baru cerita subuh?
Logiknya, tengok budak-budak ke Malaysia ni, bila dah mula malam, mula takut kan. Kita mula takut bila masuk malam kan. Macam-macam bahaya boleh berlaku. Kalau masuk hutan, masuk malam takut. Budak kecil dalam rumah, bila malam ni, padahal dalam rumah tu sama juga kan, dah mula takut. Padahal bukan sahaja budak, kita orang besar pun macam tu juga kan. Malam ni takut terus. Macam mana? Takut dalam rumah lain, takut luar rumah lain, takut dalam hutan lain. Mana kat sini dia ceritakan subuh dulu nampak cahaya dah mula cerah, seronok ke tidak? Dan nak siang, dah hilang rasa takut. Kalau kita camping dalam hutan, mana Allah Ta'ala nak cerita dulu, biar gambaran maknanya sesuatu yang menyelamatkan dulu. Benda ni boleh menyelamatkan daripada apa? Ni tadi sekian-sekian baru bawa cerita tentang al-lailu idza shadda dhulamu wal ghasaqu awwal dhulmatil lail. Okey, kat sini al-ghasaq ini adalah istilah kepada permulaan kegelapan malam. Okey, masuk waktu maghrib dah gelap ke? Tak gelap lagi. Masuk waktu maghrib tak gelap lagi. Kita tahu ke tidak waktu yang paling tepat? Waktu yang paling tepat jadi betul-betul gelap. Tahu ke tidak? Segi geografinya, geografi bukan. Saja apa? Geografi kan. Yang kita cerita matahari terbenam apa? Bila dia dah betul-betul terbenam, tak ada cahaya, itulah masa paling tepatnya. Macam tu lah kan, kalau kita segi logiknya kan. Geografi ke? Sains lah kot, geografi. Sains sains astronomi, canggih sikit bunyi. Ataupun ilmu falak. Ilmu falak, falak syar'i. Okey, maknanya perkataan contoh, kita duduk dengan kawan-kawan kita, Masuk maghrib dah mula ni, senja nampak. Senja ni nampak lagi. Kalau tak ada cahaya kita nampak lagi. Masuk maghrib tu nampak lagi jarak kawasan depan rumah kita. Tapi dah mula gelap betul tu. Ni dah rosak. Dah rosak. Hebat ni bahasa Kenan. Ni waktu rosak ni waktu rosak. Rosak benda orang tanya. Bukan rosak tu lah. Bukan rosak bahasa Melayu kita. Rosak tu kan. Kita kena faham maksud ni. Okey, waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab itu maknanya apa dia? Dakhala bi dhulamihi. Waqab tu maknanya masuk. Ad-dukhul maknanya apabila masuk waktunya. Kita minta jauh, minta selamat, lindung daripada daripada malam, syarri ghasiqin, kejahatan malam apabila dia masuk, bila dia mula. Kalau secara logik ni, maknanya kalau kita baca surah Al-Falaq, tak semestinya baca surah Al-Falaq ni masa nak tidur saja, ataupun masa nak bangun tidur, ataupun mana bila-bila masa boleh baca surah ni kan. Dia doa. Ni surah ni adalah doa. Jadi maknanya kita berasa jalan malam ni, kita baca Al-Falaq, kita baca An-Nas. Contoh begitu. Baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Itu paling mudah sekali. Kita tak tahu doa-doa lain. Contoh begitu kan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatsat ini adalah plural bagi perkataan nafas. Nafas ni apa dia nafas? Orang Melayu nafas apa dia? Nafas tu begitulah orang Melayu lah. Ada kalau nafsu perkataan kita tukar sikit bagi. Nafsu lain pula kan? Nafsu lain pula. Ada dua tu je lah. Orang Melayu ada lagi lain lah. Nafas dengan nafsu je lah kan? Nifas. Nifas. Ini yang buat. Boleh bagus. Kena tahu jauh sikit ONG. Doktor dia kena tahu. Baik. Orang Arab kataan nafas ni dia ada bunyi macam sama, tapi ada dua kataan berbeza. Satu nun fa dengan sin, satu nun fa dengan tha. Nafas juga. Orang Melayu mana ada sin dengan tha kan? Tak ada kan? S saja dah. Jadi kat sini an-nafas kat sini adalah dengan tha tadi. Maknanya apa dia? An-nafathu shibhul nafqi duna tafala birriq. Dia umpama macam nafas ini hembusan. Umpama macam an-nafakh. Nafakh ni macam dia tiup. Dia tiup yang
keluar air liur sikit. Tu macam tu. Tiup orang jampi kan. Macam mana? Yang puh sikit tu. Puh sikit keluar air liur sikit. Yang keluar air liur tu yang paling mujarab sekali. Dia puh macam tu, keluar. Jadi maknanya segi bahasa fa idza kana ma'ahu riqun fa huwa tafal. Kalau lah ada keluar air liur sikit panggil tafal, tak panggil dia panggil an-nafakh ataupun tafal. Maknanya beza nafas kan. Kalau hembus biasa dengan hembus yang ni dua perkataan berbeza dalam bahasa Arab. Hembus yang keluarnya. Kalau kita hembus juga tak? Sama juga, maknanya bahasa Arab ni sangat luas. Kita kena faham. Okey, tengok tafsiran. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut kat sini katakanlah wahai Muhammad, kita pun sama juga lah. Katakanlah wahai orang yang beriman. Maknanya orang pertama yang buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mengikut Rasulullah, kita pun buat sama. Jadi katakanlah, kita pun katakanlah macam tu. Iltaji'u wa'tasimu bi rabbis subhi. Iltaji, maknanya kita ni minta berlindung, minta perlindungan daripada Tuhan bi rabbis subhi, Tuhan subuh, Tuhan yang menguasai subuh. Alladhi yanfaliqu anhu al-lail, alladhi yanfaliqu anhu al-lail. Kita minta berlindung kepada Tuhan yang mana yang telah membelah malam dengan mematangkan cahayanya. Semua orang suka, bukan orang saja, binatang pun subuh saja dia dah keluar. Betul tak? Subuh pun burung-burung dah keluar, dah berbunyi, ayam semua dah seronok kan binatang-binatang. Kecuali binatang yang nocturnal, binatang nocturnal lah, kecuali binatang tu lah. Okey. Alladhi yanfaliqu anhu al-lail wa yanjali anhu dhulam. Yang mana yang menghilangkan kegelapan. Kita tengok. Tadi kita dah sebut seperti mana kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila mana nak menafsirkan falak, kenapa ditafsirkan sebagai subuh? Dia kata berdasarkan firman Allah Taala, falikul isbah. Maksud berdasarkan ayat itu. Daripada ayat falikul isbah dalam juzuk tersebut, itulah yang menjadi asal kata-kata kan falak ini maknanya subuh. Okey. Okay. Qala al-mufassirun sabab at-takhsis as-subhi bit-ta'awudhi. Apakah sebab dikhususkan subuh itu dengan ta'awuz? Ta'awuz ni apa ta'awuz? Ta'awuz ni apa dia? Kita baca a'udzubillah minasyaitonir rajim kan. A'udzubillah tu apa dia? Ta'awuz ni minta perlindungan lah. Apakah sebab ditakhsiskan, dikhususkan bincang tentang subuh, bincang juga tentang perlindungan? Maksudnya kita nak faham macam mana ulama menafsirkan, macam mana sampai begini sekali bagi perlindungan. Kenapa? An imbathaqa nur subhi, bila mana terpancarnya cahaya subuh selepas kegelapan malam. Gambaran daripada situ, terpancarnya cahaya subuh selepas daripada kegelapan malam yang sangat gelap itu. Jadi maknanya macam mana yang anda dah buat tadi, analogi tadi, maknanya bila masuk malam orang takut. Bila keluar cahaya pagi tu, aktiviti pun bermula. Orang pun suka, pun seronok semua sekali, suasana pun dah mula ceria. Kalau iklan TV pun, mulakan hari anda dengan ceria. Tak? Dia cerita pagi. Tak? Dia mula hari tu dengan pagi tersebut. Dia tak cerita malam waktu gelap tu. Semua tunjuk matahari terbit, mula seronok semua sekali. Tumbuhan pun seronok. Gambarannya begitu. Maknanya apabila kita membaca surah Al-Falaq, surah Al-Falaq muawwidh tentang pelindung daripada siapa? Sama macam kita bincang surah An-Nas, ada gangguan daripada makhluk sekian. Okey, gangguan itu dia membawa kegelapan dalam diri kita. Apabila kita membaca surah Al-Falaq dengan An-Nas, kita mencegah kegelapan dari gangguan, tekanan dalam jiwa kita, stres tadi, hasutan. Kita baca umpama macam kita dapat cahaya terang tadi. Cuba bayangkan satu pagi yang indah, matahari terbit, bunyi burung-burung sikit, duduk di kawasan yang padang, luar ke, bayang je lah. Kan seronok kan? Daripada hutan tebal, gelap macam tu, macam tu lah. Kita baca Al-Falaq, baca An-Nas sebagai pelindung, kita pun macam jiwa kita ni diterangi oleh perlindungan.
dilindungi, diliputi oleh ketenangan. Maknanya begitu. Dia mencegah. Itu secara kaitan dengan logik, segi fitrah. Min syarri ma khalaq. Ada lagi, nak kata sama ayat tadi lagi. Begitu juga kata ulama ni, kata Syekh Ali As-Sabuni, fakama anna al-insana yakunu muntaziran li tulu'is sabah. Memang sifat manusia ni dia sentiasa menunggu apa ni? Terbitnya ataupun bermulanya pagi. Manusia tunggu kan? Tak sabar nak pagi dah. Begitu ke? Ataupun dah pagi dah lama. Tak puas malam tu. Macam mana itu memang kes-kes negara yang malam ini. Macam mana kan? Tapi kalau kita nak contoh kita nak beraktiviti, nak buat sesuatu, tak sabar tunggu pagi siang hari. Nak keluar tu, nak beli tu, nak beli ni kan. Nak jalan sana, jalan ke sini. Mana ada orang nak mula ke perjalanan dia cari malam. Ada kan? Menyusahkan sikit, kedai pun tutup. Banyak benda. Banyak susah. Okay, baik. Min syarri ma khalaq. Daripada syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang telah dicipta oleh Allah Ta'ala pada makhluk-makhluknya. Min syarri jami'il makhluqat. Maksud kat sini adalah daripada kejahatan sekalian makhluknya. Sama ada kejahatan daripada manusia, daripada jin, daripada ad-dawa. Ad-dawa ni binatang-binatang yang melata ni lah, al-hawa. Wa min syarri kulli mu'dhin khalaqahu Allah Ta'ala. Daripada kejahatan semua benda yang boleh menyakiti kita, yang tak ada cipta. Maknanya kita tengok sifat malam lagi. Kenapa diberi gambaran begitu? Ini menarik. Min syarri ma khalaq. Perkara ini tak dapat kita faham kecuali kita baca ayat seterusnya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Maksudnya kita kena faham secara bergandengan. Maknanya begini, qul a'udzu birabbil falaq. Selesai itu satu. Kemudian itu dah jelas. Min syarri ma khalaq, dia mesti dia fahami juga melalui ayat yang seterusnya, ayat ketiga tu. Wa min syarri ghasikin idza waqab. 2 dengan 3 itu 4 dengan 5. 4 dengan 5 dia kaitan, 2 dengan 3 dia berkaitan. Tengok kat sini. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri laili idza azlama. Kita minta perlindungan ta'awuz ni daripada Allah Ta'ala daripada kegelapan malam apabila dia bermula. Apa di kejahatan malam apabila bermula? Sebut kejahatan malam. Apa yang jahatnya malam ni? Kejahatan malam yang ada. Siapa ada tahu? Nak buat contoh ke? Segi kehidupan kita manusia biasa ni, apa yang berlaku? Bila malam apa yang berlaku? Apa yang jahatnya? Orang start mabuk dekat sini. Lagi apa lagi? Hantu. Apa lagi? Pecah rumah. Apa lagi? Senang ceritanya begini, kata ulama tafsir. Bila malam, masuk malam dan makin gelap. Dan washtadda dhulamuhu fa inna dhulmatal laili yantashiru 'indaha ahlu syarri minal insi wal jinni. Ya, maknanya apabila gelapnya malam, maka bertebaranlah dalamnya orang-orang jahat. Orang jahat mula keluar. Orang jahat memang Allah Ta'ala ciptakan dia akan banyak keluar malam. Waktu malam banyak keluar orang jahat-jahat. Bila mana, contoh kalau kita ni taklah kata orang jahat. Kita ni kalau ada program malam, kita keluar malam. Bila mana kita keluar malam, kita akan berdepan dengan ramai sangat orang jahat. Betul? Agama apa sekalipun, bangsa apa sekalipun, orang yang baik-baik ditakutkan malam. Betul? Ditakut. Memang kita pun takut malam kan. Malam ni macam-macam boleh berlaku kan. Tiba-tiba jalan-jalan bawa lampu, tiba-tiba ada bayang lalu sebelah sama dia nak berompak ke apa, tengok-tengok kawan sendiri. Boleh jadi juga. Kan? Kita banyak rasa curiga, rasa waspada. Malam takut. Okey. Bukan setakat manusia dan jin. Nak cerita jin juga, maknanya kenapa kita disuruh untuk kita ni mula menutup tingkap-tingkap kita apabila masuk waktu malam. Itu dah masuk waktu senja lah. Lepas pada asar, masuk waktu senja, tutup tingkap-tingkap semua sekali. Nyamuk. Bukan setakat nyamuk. Seantaranya adalah apa dia?
Jin ni disukakan kegelapan. Jin tak suka cerah, tak suka cahaya, suka gelap. Gelap, bila gelap, tempat yang gelap kita, dia mula keluar. Dia macam apa, dia nocturnal lah, aktif malam. Jin macam tu. Itu sifat asal jin. Apakah jin tidak ada aktiviti kan? Dulu kita bincang kita kena berlaku adil kepada jin juga. Nak betulkan sekali lagi, jin banyak geram kata manusia ni tak adil dengan jin. Dia kata jin ni, ada pandangan mengatakan bahawa sebaik-baik jin itu sejahat-jahat manusia. Kita dengar, kita ulang sekali lagi, banyak kali sebut yang ni. Tak betul. Mana boleh macam tu? Mana boleh macam tu? Sebab tengok, apabila dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan manusia dan jin. Dan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maknanya jin dan manusia baca Quran yang sama, beribadah. Takkanlah jin yang kuat beribadah, jin yang beriman dan bertakwa sejahat-jahat manusia? Tidak, kan? Kita kena faham begitu. Jadi kita jangan kita nak generalize lah, sebut. Tengok, tak ada ke cerita Melayu maknanya. Cerita Melayu tak cakap, tak kira lah cerita hantu-hantu ni mana semua jahat, semua buruk, tak ada yang elok-elok pun. Jin kata aku tak adalah seburuk ni tak. Dia bagi gambaran buruk-buruk saja kan. Okey, kalau kita segi logik, tengok lagi yang lain juga. Dalam surah Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Yang baca ayat itu bukan manusia saja, jin pun baca ayat inna akramakum indallahi atqakum. Betul tak? Dia baca Quran yang sama. Yang paling mulia kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Contoh, yang paling bertakwa di kalangan jin, adakah dia itu adalah sama seperti sejahat-jahat manusia di kalangan yang buat yang tak bertakwa ni? Tak sama. Allah Ta'ala tidak melihat dia itu adalah orang yang duduk dalam alam gaib ke alam yang boleh dilihat. Allah Ta'ala melihat takwanya. Ini begitu. Kita kena faham. Mana kat sini nak beritahu jin pun sama juga. Maknanya bila masuk waktu malam, walaupun tu banyak waktu beraktiviti dia pun takutkan juga malam. Kalau kita kira, sebab jin juga baca surah Al-Falaq. Betul tak? Jin juga tahu mu'awwidhatain. Jin juga memahami perkara ni. Maknanya memang jin ataupun manusia sama saja. Binatang mesti takut. Binatang mesti takut. Dah masuk malam dah mula balik semua datang. Burung-burung semua dah mula tidur, semua dah mula duduk diam, semua sekali semua berhati-hati. Dah. Kita pula masuk malam ni yang seronok nak keluar, nak enjoy dan sebagainya. Itu masalah. Okey, baik, kita nak habiskan ayat ni habis terus kan. Wa lihada qalu, okey cukup. Kita berhenti setakat tu, selesai setakat tu. Jadi nampak. Jadi maknanya kat sini banyak perkara yang kita dalam surah Al-Falaq. Satu segi bahasa yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana surah Al-Falaq ini dianalogikan dengan siang dan malam, terbitnya matahari, cahaya kan, yang mana menenangkan, dengan sifatnya boleh memberi perlindungan. Kita membaca, kita menghilangkan tekanan kita, gangguan kita ada. Umpama macam kita ni mendapat sinar cahaya pagi yang mana yang menerangi, kita rasa tenang dan sebagainya, rasa selamat. Sifatnya begitu. Jadi seterusnya pula kita tengok dalam ni, Allah Ta'ala ni tak menggunakan satu ayat yang berbeza. Maknanya jin dan manusia tu pakai sama juga. Sekali kat sini mana kita tengok kita tafsiran ni, apabila gelapnya malam, kalau ikut ulama tafsir mengatakan yang tashru indaha ahlu syarri minal insi wal jin, yang jahat pada kalangan jin dan manusia mula keluar. Jin-jin jahat ni dia keluar malam. Siang-siang ni di sekolah juga, jin pun sekolah juga. Doktor jin ada. Pernah kalau kita tengok dalam rekod diceritakan oleh ulama di Azhar sendiri, ini kadang nak berkongsi. Ada satu kes tu, maknanya ulama di kalangan jin ni dihantar surat pada ulama kalangan manusia. Ni kita nak kongsi sekolah. Dia hantar surat kenapa tak mampu nak selesaikan satu masalah, dia perlukan fatwa. Jadi hantar surat. Jadi ulama kalangan manusia selesaikan. Jadi dapatlah menyelesaikan masalah. Jadi ulama kalangan jin punya perbincangan. Dia ada juga yang hafal Quran pun ramai. Yang hafal Quran banding kita pun tentang hafal Quran tidak tahu kan. Sebab jin mustahil lah kalau kita ni hafal Quran, jin tak mampu hafal Quran. Dia ada aktiviti dia. Cumanya kita tak dapat nak gambarkan lah.
Sebab jin ni kalau kita manusia sama je, semuanya berjalan, tak ada yang jenis terbang-terbang, tak ada manusia kan. Jin ada 3 jenis. Dia berbeza lah. Ada 3 jenis. Satu jin yang apa dia? Al-jinnu thalathatu asnafin. Yang pertama sekali lahu ajnihatun yatiruna fil hawa. Ada yang jenis bangsa yang ada sayap dan dia terbang. Terbang, dia tak boleh duduk, dia maknanya habitat dia memang udara je. Terbang dia. Ada yahiluna wa yud'amun. Ada yang jenis berpindah rendah, ada yang jenis melata. Ada yang yang bersifat jadi binatang berbisa macam tu. Hayatun ya. Jadi hayatun dari ular. Jadi sebab tu dalam ular ni kita tak boleh bunuh senang-senang. Cuma nak bagi tahu kalau dia beriman, dia baca Quran yang sama. Kalau dia juga ada perasaan takut juga kepada, kita takut pada manusia yang jahat, dia pun ada takut pada jin yang jahat. Jadi nak minta perlindungan tadi, dia kalau dia sendiri tu pun boleh dihasut oleh syaitan tau, jin tu. Manusia dihasut oleh syaitan, jin pun boleh dihasut oleh syaitan. Sama juga. Macam kita, apakah yang dimasukkan dengan ayat terakhir surah An-Nas? Minal jin nanti wanas macam mana? Syaitan pada kalangan jin dan manusia. Contoh, syaitan tu macam-macam cara. Dia tidak sahaja, kita kata kesimpulannya, tidak sahaja menghasut kita ni melalui diri dia secara langsung. Kadang-kadang dia menggunakan kawan-kawan kita sekeliling ni untuk mula mengganggu kita, kehidupan kita, buat tu buat ni, jadi lost. Begitu juga jin, dia menghasut jin-jin yang jahat ayat tadi, kau pengaruhi dia. Tolong pengaruhi jin yang baik tu jadi jahat balik. Tu yang dikacau orang, masuk badan orang tu, masuk badan orang ni. Tak? Jahat. Jadi kita pun baca benda ni. Manusia boleh digasuh, jin pun boleh digasuh oleh syaitan juga. Begitu ke? Ya boleh lah, maksud dikawal gitu kan. Okey. Begitu setakat tu, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Tapi bihadzal qadar qisma safa wa turman qadar. Wallahu huwal hadi min wara'il qasdi. Aku liqali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.